down, blasting to the ground, killing all the innocent. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua subscribers, penonton-penonton. Selamat bertemu kembali di channel saya, channel Zam Metal Zone X-Ray TV. Okey, pada hari ini kita dah masuk hari ke-8 berpuasa. Waktu saya rakamkan ni lah hari ke-8 berpuasa. Saya nak ucapkan juga kepada semua subscribers, penonton dan penyokong-penyokong X-Ray dan juga penyokong-penyokong channel ni, selamat berpuasa dan harapnya semuanya berpuasa lah. Okey. Dan juga kita sembahyang tarawih lah. Okey. Okey, kepada yang dah subscribe, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang belum, boleh subscribe. Okey. Dan jangan lupa aktifkan tanda loceng, notifikasi loceng tu ya. Okey, supaya anda tak ketinggalan lah semua video-video yang nanti bila saya masukkan, anda akan dapat notifikasi. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak beritahu lah, okey. Maaf lah sebab apa kali ni saya agak lewat untuk nak menyambung segmen Memory Rockers episod keempat, di mana peralihan daripada Bentura, kumpulan Bentura, kami bubarkan dan kemudian kami wujudkan satu band yang diberi nama Opera. Ini yang akan saya terangkan dalam segmen yang keempat lah, yang akan saya share pada semua lah. Okey, ceritanya berkisar pada tahun 88 lah ya. Waktu tu sebagaimana yang saya dah beritahu pada channel-channel yang lepas, yang saya dah beritahu pada episod yang lepas, di mana Bentura yang kami ada 5 orang tu, saya pemain bass, Ada pemain drum, Ajin pemain gitar utama, Mus ni seorang pelajar MPIK, Maktab Perguruan Ilmu Khas, dan juga sebagai pemain gitar kedua, dan juga Halim sebagai vokalis. Okey. Sewaktu di akhir-akhir kumpulan Bentura pada tahun 88, lebih kurang pertengahan 88 lah. Waktu tu kami kehilangan 2 anggota. Saya ingatkan baliklah semua kesinambungan daripada Bentura tu yang saya nak sambung kepada episod keempat ni. Di waktu tu Bentura kehilangan 2 anggota kumpulan, di mana Brother Mus, dia dah semakin sibuk dengan pengajian dia menjadi seorang guru muzik. Dia pun dah sibuk dengan peperiksaan. Jadi Brother Mus senang cakap dia nak tarik diri kerana dia sudah sibuk dengan pengajian dia lah untuk menjadi seorang guru di Maktab Perguruan Ilmu Khas di Bandar Tun Razak Ceras. Begitu juga dengan Halim. Halim ni pun sebagai seorang penyanyi Bentura, dia pun waktu tu dah ada kerja yang tetap dan selalu balik lewat malam. Kadang-kadang keluar pagi pergi kerja pun ada overtime pula dengan awek-awek dia kan. Jadi dia ni pun masa dia pun dah agak terhad untuk nak bersama dengan Bentura, untuk nak memperjuangkan Bentura ni. Jadi ringkas ceritanya, Mus dan Halim, iaitu pemain gitar kedua dan juga penyanyi, dah tak dapat nak join. Jadi akhirnya saya sebagai pemain bass dan ketua kumpulan, Ada sebagai pemain drum dan juga Ajin pemain gitar utama, kami bersepakat untuk bubarkan Bentura pada kira-kira lebih kurang pertengahan 1988. Di mana di waktu itu Abang Malik bersama Bentura dalam beberapa bulan di waktu tu. Tak lama jugalah. Kemudian kami dah bersepakat untuk bubarkan Bentura, untuk disambung dengan perjuangan kami dengan sebuah band yang diberi nama Opera. Jadi macam mana kami nak hidupkan Opera ni sedangkan kita pun ada 3 anggota je. Jadi apa yang kami buat, kami cuba membuat audition pemain gitar, penyanyi, ya.
Tapi memang agak susah sebab waktu tu influence kami, Kumpulan Opera waktu tu, kami ni lebih kepada, kalau dari segi music, kami lebih kepada British metal, British heavy metal. Lebih kurang macam Loudness, muzik ni lah, muziknya ala-ala macam British heavy metal. Seperti Loudness, Iron Maiden, Halloween, Riot, macam tu. Yang ke arah-arah speed metal, heavy metal ke speed metal macam tu. Itu dari segi muzik. Tapi dari segi image, kami ni ke arah macam American band, macam tu. Kami lebih berminat dengan band-band yang mempunyai yang image seperti kumpulan macam ni, Motley Crue. Kemudian Poison, macam tu. So ini antara image-image yang menjadi idola kami waktu tu. So kami main muzik ke arah heavy metal British, tetapi image kami ke arah American. Macam tu. Itu yang target opera. So untuk pengetahuan korang semua, waktu ni boleh dikatakan satu peralihan pada kami. Kerana waktu ni lah kami semua rambut pun dah makin panjang, dah makin kembang. Sebab waktu zaman-zaman tu sebenarnya, untuk pengetahuan korang semua, ramai pemuda-pemuda lah, kebanyakannya waktu tu, semuanya berambut panjang. Waktu tu, senang cakap, image rambut panjang ni macam mendapat perhatian yang besar lah. Even malahan orang-orang yang tak main muzik pun akan simpan rambut panjang waktu tu. Kalau dia boleh simpan lah, maksudnya di tempat kerja tak ada masalah lah. Kalau tak boleh simpan, memang dia terpaksa guna tengok pendek lah. Tapi kebanyakan orang kalau boleh memang nak berambut panjang bagi yang lelaki. Rockers lelaki ni. Sebab waktu tu memang kita boleh tengok kalau kita pergi di Kuala Lumpur atau di mana-mana pun sajalah, pusat membeli belah ke apa, dengan senang-senangnya kita boleh nampak aweknya pakai tudung, berpakaian sopan semua, tetapi sebelahnya yang di sebelahnya siap berpeluk, ada yang bergandengan tangan macam-macam, bergandengan dengan rockers, rambut kembang, seluar fit, koyak, macam-macam. Ada yang koyak, ada yang seluar fit. Koyak tu bukan koyak apa, koyak ni koyak yang fashion lah maksudnya. Koyak di sini, koyak di sana, tapi fit. Memang waktu tu memang saham rockers ni memang sangat tinggi waktu tu. Di mana waktu tu antara kawan-kawan artis yang rapat dengan saya lah waktu tu. Waktu tu yang rapat dengan opera ni. Waktu tu Hatta Junction, Jambu, Dave Gapsi. Ramai juga lagi lah yang waktu tu memang kami selalu bersama lah waktu tu. Kalau pergi pasar malam Tuan Kau Abdul Rahman tu, secara jujur saya beritahu, kalau kita berjalan waktu tu di pasar malam tu, kami ni di tackle oleh awek-awek yang keliling, yang meniaga-niaga ke dekat tepi pasar malam tu. Kita ni yang dimurat, kita yang di tackle. Maksudnya mereka yang pirit, kita yang boleh, yang kena kacau dengan awek waktu tu. Dan kalau macam kita pergi ke shopping kompleks di Pertama, di Campbell ke, kan ada budak-budak perempuan yang jaga-jaga kedai jeans ke, yang jaga-jaga kedai handphone ke apa-apa ke. Bila kita pergi ke komplek-komplek ni, kita yang akan akan cuba di tackle. Maksudnya kita ni yang akan diganggu di situ. Bukannya kita yang mengganggu dia, kita yang tackle dia, tapi dia yang tackle kita waktu tu. Memang saham rockers masa tu, setahu saya lah, memang sangat tinggi dan sangat hebat. Sampai macam saya kata tadi, kita boleh tengok di mana-mana pun awek pakai tudung, berkepit dengan boyfriend dia, rockers, rambut kembang, panjang, ala-ala rock dan metal, seluar fit, kasut high cut, macam tu. Jadi itu zaman tu lah. Jadi berbalik-balik pada kisah opera tadi ni, selepas tu kami buat audition, tapi malangnya kami tak dapat jumpa sebagaimana penyanyi yang kami nak. Sebab waktu tu, sebab kami ni opera, kami lebih menumpukan, macam saya kata tadi, muzik-muzik yang seperti Iron Maiden, Loudness, Halloween, Riot, Gamma Ray. So ini semua, band-band ni semua heavy metal yang
waktu tu, semuanya memerlukan suara penyanyi yang tinggi, yang boleh menjerit ke high pitch, yang boleh pergi kepada nada yang tinggi. Jadi, bila kami buat audition tu, ada penyanyi yang kita audition, bila dia nyanyi lagu-lagu yang rancak, memang best. Kita dengar pun bunyinya garang. Tapi bila kita main lagu slow, pun dia nyanyi pun garang juga. Maksudnya lagu slow tu, dia tak menjiwainya dengan selembut lagu tu. Dan ada juga penyanyi yang kita audition, bila dia nyanyi lagu slow, memang sedap, syahdu. Kita dengar pun terasa lah apa yang dia nyanyi tu. Tapi bila kita minta dia nyanyi lagu yang rancak, dia tak bunyi garang. Dia tak ada bunyi, kerancakan lagu tu tak terasa sebab dia pun lembut. Dia bawa dengan cara lembut juga, dengan cara dia bawa lagu-lagu slow tadi. Jadi membuatkan kami susah nak mendapat penyanyi waktu tu. Sebab kami waktu tu memang cita-cita amat besar. Memang kalau boleh, idola kami waktu tu contohnya kalau di Malaysia ni kumpulan Search lah, kumpulan Search. Yang kita nampak mereka dah berjaya. Kan? Dan kemudian kami punya idola macam kumpulan Loudness. Macam tu semua. So, nak cari penyanyi ni yang boleh menyanyikan lagu rancak, yang bernada tinggi, dengan garang dan baik, kemudian menyanyikan lagu slow, dengan syahdu dan lembut, terasa penyanyiannya tu, susah nak jumpa. Jadi akhirnya Ajin sebagai pemain gitar utama, Ajin ni yang macam sebagaimana korang semua tahu, Ajin ni dia berasal daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Yang saya katakan sebelum ni pada episod-episod lepas, Ajin ni dia dulu tinggal di Bandar Tun Razak, di taman perumahan kami tu, di Taman Jaya, Bandar Tun Razak. Dia menompang dengan abangnya. Kebetulan abang dia ada sewa satu rumah dekat situ. Tetapi waktu tahun 88 ni, Ajin pun dah habis sekolah. Jadi abang dia dah tak duduk lagi di Bandar Tun Razak. Abang dia dah pindah. Tapi disebabkan Ajin ni nak meneruskan perjuangan Bentura yang dah ditukarkan kepada opera ni, Ajin tak ada tempat tinggal. Jadi, saya dengan sukarelanya mempelawa Ajin untuk tinggal di rumah saya waktu tu. Waktu tu, ibu saya pun dia tak kisah. Ibu saya tak kisah. Ibu saya punya prinsip yang saya ingat lagi waktu tu, kau boleh bawa kawan datang ke rumah ni, tak ada masalah. Nak tidur sini pun tak apa. Yang penting, ibu nampak kau. Apa kau buat, ibu tahu. Daripada kau keluar, ibu tak tahu apa kau buat. Macam tu lah umpamanya. Jadi, Ajin pun bermaksud tautin di rumah saya. Saya ada satu bilik bujang di bahagian belakang rumah saya tu, ada satu bilik. Bilik yang agak besar. Boleh muat dalam 5-6 orang pun. Tapi saya seorang je. Jadi, Ajin pun tidurlah di bilik tu bersama saya. Menumpang di rumah saya waktu tu. Kemudiannya, macam mana saya kata tadi, kami buat audition, tak jumpa-jumpa penyanyi. Akhirnya, Ajin berpendapat ada seorang penyanyi di Negeri Sembilan yang tinggal di kawasan Gemas. Nama penyanyi ni ialah Izzat. Izzat nama dia. Izzat ni, dia ni seorang vokalis yang tinggal di Gemas. Di mana saya dengan editor drama tak kenal pun. Yang kenal hanya Ajin saja. Jadi mungkin Ajin fikir terlampau susah sangat nak cari penyanyi. Jadi Ajin pun mencadangkan supaya kita import. Kita import Izzat ni daripada Gemas, duduk di KL. Tapi itulah tu, tempat tinggal tak ada. Jadi ringkaskan ceritanya, bila Ajin dah bawa Izzat ni pun tinggallah bersama-sama di bilik saya tu. Jadi secara tak langsung, dalam rumah saya tu dah ada 2 ahli baru, iaitu Ajin pemain gitar utama dan juga Izzat yang Ajin bawa daripada Gemas Negeri Sembilan. Tapi memang betul, Izzat ni yang Ajin bawa ni memang sangat puas hati. Waktu kami mula-mula dengar dia nyanyi, saya dengar suara Izzat ni dia ala-ala macam suara Axl Rose. Suara dia tajam. Suara dia tajam, ala-ala Axl Rose dan ala-ala suara yang high pitch lah. Jadi memang sesuai lah dengan kehendak opera. Jadi waktu tu kami dah cukup 4 anggota. Waktu tu lah kami dah cukup anggota, kami pun membuat latihan macam biasa semua dan kami
Alhamdulillah, Abang Malik yang daripada manager Ventura terus menjadi manager opera waktu itu. Dan manager opera Abang Malik teruskan macam biasa, dia buat tempah studio, and then bayar duit studio, and then belanja kami makan, macam biasalah. Macam mana yang Uncle Rasul buat dulu. Jadi, selepas tu, apabila kami dah cukup 4 orang semua, memang kami punya visi kami semakin besar waktu tu. Kami bercita-cita nak jadi macam ni lah, nak jadi macam tu lah, nak jadi macam apa, idola-idola kami lah, macam kumpulan Loudness, siapa semua ni. So, kami pun berlatih dengan kuatnya, kan, berlatih. Setiap hari berlatih, sampaikan orang cakap apa, kadang-kadang tu tak cukup tidur lah kami ni, berlatih. Macam saya sebagai pemain bass waktu tu, ada beberapa peristiwa yang saya tak dapat lupakan lah. Waktu kita dulu-dulu nak cari lagu, kita menggunakan kaset. Okay, kaset yang besar ni tu, kaset. Dan radio yang kita guna pun bukannya radio besar-besar, radio transistor biasa je. Radio yang satu je speaker di sebelah tu. So radio tu lebih kurang besar ni je lah. Masuk kaset, dengar. Lepas tu kan, tak dapat, rewind balik. Rewind ni maknanya kita ke belakang balik Peter tu. So dah waktu play, dengar balik, cari. Lepas tu, waktu tu saya masih menggunakan gitar tong lagi, saya belum ada gitar current lagi. Saya masih menggunakan gitar tong ataupun gitar kayu, gitar tong yang sebelum ni bapak saya belikan untuk adik saya dalam episod kedua saya dah cerita itu hari dalam siri Ventura. Jadi saya masih menggunakan gitar tong untuk mencari lagu, dan bila sampai studio saya main gitar elektrik lah. Bayangkan macam mana susahnya. Kita cari lagu dengan gitar tong, tapi bila kita sampai di studio kita menggunakan gitar elektrik. Bayangkan macam mana saya nak menyesuaikan diri. Sebab gitar tong tak sama dengan gitar elektrik. Dengan tali gitar elektrik tu 3-4 kali ganda lagi besar daripada tali gitar tong. Dengan sound gitar tong pun berbeza dengan sound gitar elektrik. Jadi itu semua yang saya hadapi waktu tu. Susah payah dia. Macam mana. Dan bersama balik macam mana cara kita nak cari lagu tadi tu. Nak cari setiap not lagu yang dalam radio yang kita dengar tu. So dah dapat kan, okay, forward balik. Forward, tak dapat, rewind balik, dengar balik, play. Rewind, play, stop, rewind, play, stop. Lama-lama tengah play ni, baru nak rewind, nak stop, tekan stop, boom. Button play melompat kau. Daripada sini sampai ke atas, button play tu melompat. Lama-kelamaan, maksud saya tu, radio pun rosak. Pasal kita cari lagu dulu, kita pakai tape. Tape tu dia macam ada pita kat dalam dia. Rasanya semua tahu kan. So, kita bukannya macam sekarang melalui handphone, kita boleh cari lagu, kita boleh dengar kat YouTube, boleh buka Android dekat TV ke apa semua, tak ada. Dulu tak ada. Dulu, gunalah tape tu yang kita beli tu. Lepas tu, asyik rewind, stop, play, forward, rewind, stop, play, forward. Lama-lama, tekan stop, button yang forward tu, button yang play tu melambung. Rosak. Senang cerita, lama-lama radio pun jahanam. Susah nak mencarinya. Pasal itulah memang keadaan dulu. Susah payah kita orang dulu. Jadi kita tak adalah macam budak sekarang. Sekarang ni macam apa yang saya boleh katakan lah. Budak-budak sekarang lah, kalau nak main muzik, nak tak nak je lah. Nak tak nak je. Kalau dia tak ada alasan lah. Sekarang ni boleh dengar di YouTube, boleh tengok di handphone, boleh tengok di Android, di TV. Lepas tu kalau kita rasa lagu ni solonya terlampau laju, kita boleh slowkan dia untuk nak cari. Kita boleh cari dia punya tab dia dekat dalam internet, macam-macam. Semua dah jadi mudah. Tak macam dulu. Dulu memang senang cakap sangat susah. Jadi mencari lagu dengan serba kekurangan. Jadi bila dah dapat tu, jadi kami pun macam biasa practice. Ada satu ketika tu, waktu tu kami baru habis practice. Saya waktu tu bersama anggota opera ni berempat, dengan ada seorang kawan baik abang angkat saya, iaitu Abang Lan nama dia, dan adik saya Mohsen,
Adik saya yang bapak saya nak belikan gitar untuk dia tapi dia tak minat tu, Mohsin. Diorang ni semua sokong. Diorang sokong kita orang. So lepas jamming tu kita orang singgah dia ke bersama Abang Malik sekali lah. Abang Malik, isteri dia, iaitu Kak Ilah, dan juga ada lagi lah dalam 2-3 orang kawan. So overall semuanya saya rasa dalam 10 orang dia kot. Lebih kurang. Kami naik 2 kereta waktu tu. So lepas habis jamming, practice, kami singgah ke Central Market. Singgah ke Central Market. Masuk je Central Market tu, macam biasa, kami jalan. Budak-budak opera ni macam Ajin, dia ada gitar elektrik dia. Dia bawa gitar dia dengan dia punya bag. Memang orang pandang dia bawa gitar elektrik kan. Masuk ke Central Market kan, kami tengok sana tengok sini. Tiba-tiba kalau korang nak tahu apa yang berlaku, tiba-tiba ada 2 orang Minah Saleh, awet Inggeris lah, awet Mak Saleh. Kita orang nak masuk ke Central Market, menghala ke dalam. Dalam Central Market ni, tapi menghala masuk ke dalam. Mak Saleh, Minah Saleh 2 orang ni, dia menghala keluar lah. Dia nak keluar. Jadi dia bertentangan dengan kami lah. Tiba-tiba je bila kita berselisih tu je, Mak Saleh 2 orang ni, dia boleh macam dia nak peluk kita tau. Macam dia nak peluk kita. Dia datang, dia terus serbu saya. Saya dengan ada 2-3 orang lagi kawan saya, masa budak-budak band saya, opera waktu tu. Kita orang pun terperanjat lah. Siapa ni kan? Tiba-tiba. Masa cakap, Mak Saleh ni, ya betul kan? Sebab Mak Saleh ni memang sangat stylo. Dia dengan rambut dia yang perang tu, lepas tu dengan skirt kulit dia, lepas tu dengan jaket dia. Seorang pakai jaket kulit, seorang pakai jaket jeans. Yang saya ingat, selepas dia macam nak peluk kita orang tu, kita orang elak. Lepas tu, tiba-tiba kita orang pun jalan terus, dia pun jalan. Lepas tu, kita orang pandang belakang, tiba-tiba awet tu macam senyum-senyum. Ni Minah Saleh 2 orang ni. Terus saya cakap, gila awet ni kan. Kita orang pun cakap, berborak-borak antara kita orang sambil-sambil jalan tu. Gila lah awet ni kan. Siap rokok 2 kotak, seorang pegang 2 kotak rokok. Lepas tu, pusing dekat dalam Central Market tu. Sekali pandang-pandang dekat atas, ternampak Mak Saleh 2 orang tu. Awet Minah Saleh 2 orang tu ada kat situ. Rupanya dia tengah pandang kita orang. Dia peratas. Saya pun pandang lah, pandang-pandang. Lepas tu, tiba-tiba, dia panggil. Lepas tu, dia turun datang. Tu kita orang pergi dekat dia. Lepas tu, dia kata, dia nak ajak kita orang pergi ke hotel dia. So, kita orang ni ramai ni. Tapi masa tu, manager kami iaitu Abang Malik, dia kebetulan dia ada hal, so dia tak dapat nak ikut. Jadi yang ikut pergi ke bilik Minah Saleh ni, kami satu band opera, kemudian dengan Abang Lan, abang kak saya, dan juga adik saya Mohsin. Lebih kurang dalam 7 orang lah kot kita orang pergi sana. Kita pergi sana lebih kurang dalam 7 orang. So kami ni masuklah dekat dalam bilik hotel dia. Sebab kami pun ramai, kita pun tak ada risau apa lah. Sebab kita tak kenal dia kan. Tapi dalam perbualan kami dengan mereka semua, waktu perjalanan daripada Central Market nak pergi ke hotel yang duduk, tak salah Hotel Melaya, dekat area Petaling Street tu. So Central Market dengan Hotel Melaya ni tak jauh sangat. Jalan kaki pun saya rasa lebih kurang dalam mungkin tak sampai 1 kilo pun kot. Kan? Dalam mungkin 700 meter macam tu lah kot. 800 meter kot. So, dalam perjalanan tu borak-borak, rupanya diorang ni memang peminat, memang Minah Rockers lah. Minah Rockers. Dengan style dia, dengan rambut dia kembang. Senang cakap, style diorang ni macam penyanyi Mak Saleh perempuan tu. Kalau korang semua tahu. Iaitu nama dia Joan Jett. Dia lebih kurang macam Joan Jett tu lah style dia. Dengan rambut kembang dia. Dengan skirt kulit dia. Dengan jaket kulit. Memang hebat lah dia punya dressing Minah Saleh 2 orang ni. So, dalam perbualan nak sampai ke hotel tu, kami berbual, saya pun berbual. Kemudian bila sampai je ke bilik hotel ni, rupanya mereka pun terangkan. Sebenarnya dia kata, diorang 2 orang ni modeling. Kata dia lah. Dia kata dia modeling. Di Singapura, di Singapura. Jadi dia kata, dia datang Malaysia ni sebab dia nak bercuti lah. Sebab Singapura dengan Malaysia kan dekat. Lagipun dia kata sebenarnya dia pun kenal juga dengan
anggota search dan anggota wing. Dia kata. Tapi saya rasa logik juga sebab masa tu salah seorang awet Mina Saleh ni dia ada gunakan jaket jeans, belakang tu ada tulis wings. Saya ingat lagi. Kalau tak silap saya macam tu lah. Jaket jeans warna biru muda yang tak ada lengan tu, macam ni paras ni. Macam ni kan, jaket wings tu, jaket jeans tu. Belakang ada tulis wings. Saya ingat lagi. Jadi saya rasa mungkin betul kan, sebab tapi dia kata dia memang suka apa dengan kita orang, dia kata. Dia suka dengan budak-budak band opera ni lah, dia kata. Saya kata kenapa pula kan, tapi perbualan masa tu memang dalam bahasa Inggeris lah. Alhamdulillah lah saya pun boleh sikit-sikit cakap bahasa Inggeris kan. Lepas tu dia kata dia suka opera ni pasal dia kata dia tengok kebanyakan rockers kat Malaysia ni, dia kata ramai rockers, tapi dia kata kebanyakannya semua rendah-rendah lah, dia kata. Tapi aku tengok korang ni tinggi. Korang ni antara yang tinggi lah, dia kata. Dia kata saya, sebab dalam band opera ni memang saya dengan Ajin memang agak tinggi lah. Dalam 5 kaki 10, 5 kaki 11 kot saya dengan Ajin ni. Jadi kebetulan bila saya berdiri dengan dia pun lebih kurang sama tinggi lah kot dengan Mina Saleh ni. Jadi dia kata tu dia suka. Dia kata dia suka apa? Tengok kita orang. Dia kata ada rockers yang tinggi juga macam ni, dia kata. Pasal dia kata kebanyakannya yang saya nampak kat Malaysia ni best, dia kata, bagus. You all have many rockers here, dia kata. But they all are not tall, dia kata. Most of them short, dia kata. Dia kata kebanyakannya semua rendah-rendah. Kan. So dia terus berborak-borak dengan saya. Ada seorang tu nama dia Kristi. Kristi ni dia sampai menghadiahkan saya 1 jam tangan berjenama Citizen. Dan saya tengok jam tu, saya tahu jam tu mahal. Saya tahu jam tu kurang-kurang pun 300-400 kot saya rasa. Pasal saya tengok pun jam tu memang jam original. Dan dia kata sebagai tanda persahabatan lah. Dia baru jumpa. Masa ni kita orang borak dekat dalam bilik hotel dia lah. Di dalam bilik hotel dia, kita orang semua dalam tu lebih kurang dalam 6 orang, 7 orang kot. Dia berdua. Jadi kita orang borak dalam bilik hotel tu ramai-ramai lah. So, sebagai tanda persahabatan, dia kata, dia nak saya pakai jam ni, saya simpan jam ni. So, dia terus sarungkan. Saya pakai. Sebagai tanda kawan, dia kata. Mak Mina Saleh ni kata. So, sebab dia kata tak lama lagi dia pun nak balik ke Singapura. Dia nak sambung dia punya modeling kat Singapura, dia kata. Nanti dia kata, nanti dia free. Nanti saya, if I come to Malaysia, then I will call you. Then we meet. Dia cakap macam tu. Nanti dia kata kalau dia datang Malaysia lagi, sebab Singapura dengan Malaysia kan tak jauh. So, bila-bila kalau dia datang, dia akan call saya. Nanti boleh jumpa lagi ke apa. Itu kisah antaranya lah. Kisah awal Bentura waktu tu. Waktu tu saya rasa sekitar tahun 89. Tahun 89. Waktu tu Bentura masih dengan Abang Malik sebagai manager. Tapi masa tu Abang Malik dia dah balik. Abang Malik dengan isteri dah balik. Jadi kami berenam ke bertujuh pergi ikut ke bilik Mina Saleh tu di Hotel Melaya waktu tu. Jadi dah habis perbualan kami semua kat situ, kami pun balik. So itu antara kisahnya di mana waktu tu orang cakap apa, memang siapa yang ada pada zaman tu, pada zaman rock, memang dia boleh tahulah waktu tu memang macam mana saham budak-budak lelaki-lelaki yang rockers ni waktu tu memang sangat tinggi. Memang kalau kita ni waktu tu rock, pakai pun dressing pun jaga baik semua kan. Memang ramai orang pandang lah. Tapi untuk orang-orang tua, memang kebanyakannya akan pandang yang negatif lah. Biasalah tu. Untuk orang-orang tua, dia orang akan pandang kita ni macam budak ni isak dadah ke kan. Pasal rambut panjang. Kita orang dulu bukan rambut panjang lepe-lepe macam ni. Tak ada. Rambut panjang kembang. Macam saya dengan Ede. Rambut saya dengan Ede, kami ni bukan rambut kerinting. Kami ni rambut macam lurus ikal-ikal lah. Macam rambut saya sekarang ni lurus tapi ikal. Jadi waktu tu macam mana kita nak kembang rambut kita? Sebab rambut lurus ni biasanya dia akan turun ke bawah kan. Dia takkan kembang. Jadi kita nak buat macam mana? Waktu tu, saya dengan Eden ni memang kuat make up lah saya cakap. Dalam kumpulan opera ni,
Ada 4 orang. Ajin dengan Izzat ni, Ajin pemain gitar, Izzat pemain vokalis, kawan dengan Ajin yang dia bawa daripada Negeri Sembilan tu, dikemas. Mereka dua orang ni rambut kerinting. Kerinting. Jadi saya dan Eden ni boleh katakan rambut yang agak lurus waktu tu. Jadi macam mana kami, sebab waktu tu rockers dia kena rambut kembang. Kalau korang tengok di mana-mana video ke tape-tape lama ke rockers kumpulan-kumpulan rock dulu-dulu korang tengok semua. Memang zaman tu ialah zaman rock kembang. Kalau ada rockers yang rambut dia lurus, senang cakap dia macam tak mengikuti perkembangan lah. Bukan kata tak rock juga, tapi seolah-olah macam tak mengikuti perkembangan zaman waktu tu. Sebab di tempat di negara barat pun semua rockers rambut kembang. Cakap je kumpulan apa? Kan kumpulan Red, Loudness, Motley Crue, apa lagi? Striper, Iron Maiden apa semua memang rambut kembang waktu tu. Jadi kita orang ni rambut lurus yang ikal lurus. Jadi apa yang kita orang buat? Kita orang gunting rambut kita orang ni lebih kurang paras-paras ni, lebih kurang dalam 3 inci. 3 inci ke 2 inci setengah. Kemudian kami gentil. Gentil. Kasih dia macam serabut sikit. Lepas tu kita adjust lah dekat depan cermin. Lepas tu kita orang, macam saya dengan Eden ni, kita orang pun ada spray rambut. Spray rambut tu biasanya jenama Elizabeth. Macam-macam jenama ada lah. Tapi waktu tu yang popular jenama Elizabeth lah. Saya rasa sampai sekarang pun ada kot jenama tu, Elizabeth tu. Spray rambut, pengeras rambut. So dah gentil semua, dah kembang. Bawah ni pun dah kembang semua sikit. Rambut tak panjang mana pun. Kadang-kadang tak ada pun panjang macam ni. Ataupun paras-paras ni je. Tapi kembang patut panjang ni. Tak adalah kembang pendek. Kalau kembang pendek tu afro. Itu bukan rock, bukan metal lagi dah. So kita orang kembang tapi paras dada senang cakap. Rambut. Jadi waktu tu dah gentil. Spray. Waktu tu zaman yang kita orang peralihan lah daripada rambut tak apa panjang nak jadi macam rockstar macam tu kan. Cita-cita tu. So tengok Loudness, Motley Crue, Poison semua macam ni, kita orang pun buat macam tu juga. Rambut pun kembang semua, siap spray. Siap ada yang pakai subang. Gelang tak cerita lah, gelang yang penuh lah kat tangan ni. Bila pergi KL pun gelang. Apa lagi? Gelang, celak. Memang tak tinggal semua tu. Celak, gelang. Rockers, saya rasa kebanyakannya tahulah waktu-waktu tu. Macam mana dress up. Dia senang cakap waktu tu dilanda demam rock glam lah. Rock glam orang panggil. Maksudnya rock glamour. Dia rock tapi dalam image yang glamour. Glam. Maksudnya dia gempak lah image dia. Dia nampak segak tapi cara rock. Macam tu. Dengan rambut kembangnya kan. So waktu tu pun kita dah spray-spray tu. Kalau nak pergi ke KL ke apa, waktu tu kami memang kebanyakannya kalau sebelum jumpa manager, sebab apa kami semua diceras. Manager Abang Malik ni, dia masa tu tinggal di area, kalau tak silap saya di Petaling Jaya kot. Petaling Jaya ke macam tu lah. Petaling Jaya. Jadi, kawasan agak jauh. Jadi, takkan kita nak suruh Abang Malik ni ambil kita orang pula kan. Jadi, kita orang nak jumpa di mana-mana ke apa ke, kita akan jumpa, kita akan menggunakan bas. Waktu tu bas mini. Yang paling kelakar sekali tu apa tau? Bila dah naik bas mini tu, kita orang semua rambut kembang, naik je kan. Saya naik bas mini waktu tu sebab Taman Jaya ni dia bersebelahan dengan satu taman di mana tempat ni banyak Cina duduk tau. Banyak bangsa Cina. Iaitu dinamakan Taman Midah. Taman Midah ni dia sebelah je dengan Taman Jaya. Okey, tapi Taman Midah ni boleh katakan 98% memang Cina. Rumah-rumah teres ni semua Cina. So, ada satu bas mini yang selalu kat sana. Ambil penumpang. So kami ni jalan kaki sikit, pergi ke bus stop, naik bas mini nombor 36 yang pergi ke Taman Midah. Taman Midah dengan Taman Jaya samalah. Kalau bas mini tu berhenti kat last bus stop, kami nak pergi Taman Jaya pun jalan kaki sekejap sampai dah. Jadi kami pun naik ke Taman Midah untuk dapatkan bas.